Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin sekalian, hari ini saya ingin berkongsikan sedikit motivasi yang bertemakan kebersihan. Agama Islam adalah agama yang amat mencintai kepada kebersihan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Rasulullah SAW menjadikan kebersihan separuh dari keimanan. Beliau bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Artinya, kesucian itu adalah setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat sekalian, hadis yang selanjutnya menyatakan, "Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, nazifun yuhibbun nazafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul juda, wa nazifu afniyatakum." Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Kebersihan yang dituntut dalam Islam bukan hanya membabitkan diri sendiri, bahkan persekitaran yang dikelilingi pelbagai makhluk Allah. Umat Islam bertanggungjawab menjaga kebersihan persekitaran kerana ia termasuk perkara yang menzahirkan kasih sayang. Itu antara perkara yang disentuh Syekh Muhammad bin Hasan Al-Syekh ketika menyampaikan khutbah Arafah di Masjid Namirah baru-baru ini. Beliau yang juga anggota Dewan Ulama Tertinggi Arab Saudi menekankan kepentingan menyebarkan kasih sayang termasuk kepada makhluk yang berada di sekeliling kehidupan. Persekitaran yang melatari kehidupan manusia terdiri daripada haiwan, tumbuhan, bukit dan gunung, sungai dan laut. Selain itu, manusia pula terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Kasih sayang sesama manusia dan makhluk lain dapat dizahirkan dengan menjaga kebersihan sebaiknya. Mana mungkin perbuatan seseorang yang membuang sampah di merata tempat membuktikan kasih sayangnya terhadap manusia lain maupun makhluk lain. Sampah yang dibuang itu menyebabkan bau busuk dan boleh mendatangkan lalat dan kuman berbahaya kepada kesihatan manusia dan juga makhluk lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan, sebenarnya kebersihan berkait rapat dengan sikap seseorang individu. Ramai individu yang dapat menjaga kebersihan kawasan perumahannya, namun gagal menjaga kebersihan di tempat awam. Lihat betapa sikap mementingkan diri sendiri ini yang merampas hak orang lain untuk menjaga dan menikmati kebersihan kawasan persekitaran. Lebih buruk lagi, sikap tersebut turut menjejaskan ikatan kasih sayang antara manusia dan juga makhluk-makhluk lain yang terdapat di kawasan persekitaran. Cuba perhatikan apabila terdapat sesuatu perhimpunan atau aktiviti-aktiviti yang melibatkan ramai manusia, terutamanya di kawasan masjid, sampah bertamburan di sana sini sedangkan tong sampah sudah disediakan. Semua itu bukan salah Islam, tapi salah umatnya yang tidak mengambil berat tentang ajaran Islam. Ajaran Islam mengajar umatnya mengalihkan sesuatu yang memudaratkan orang lain di jalanan. Jika ada sesuatu yang mengganggu orang lain, maka buang atau alihkan gangguan berkenaan. Sabda Rasulullah bermaksud, iman itu 70 dan beberapa cabang. Yang paling tinggi ialah kalimah La ilaha illallah. Yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Muttafaqun alaih. Peringatan Islam yang mengajar umatnya untuk menjaga kebersihan amatlah penting kerana ia dapat menjaga imej Islam yang melambangkan Islam itu bersih dan suci. Hadirin yang dihormati, kita juga perlu melatih diri kita untuk menjaga kebersihan di kawasan tempat tinggal dan kebersihan diri kita dengan cara mengemas tempat tidur, menyuci pinggan mangkuk atau gelas yang telah digunakan, membuang sampah di dalam tong sampah, memotong kuku, memakai kasut ketika berada di luar rumah dan menyucikan tangan menggunakan sabun ketika hendak masuk dan keluar daripada tandas. Nabi SAW bersabda, 5 dari sunnah-sunnah fitrah iaitu berkhatan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menggunting lisan. Bukan itu sahaja. Aspek kebersihan di premis-premis jualan makanan turut dititik beratkan kerana melalui kebersihan makanan tersebut, kita dapat mengelakkan daripada penyakit-penyakit seperti keracunan makanan.
Oleh yang demikian, pihak yang berwajib sering mengarahkan supaya pengusaha premis makanan mengambil berat soal penyediaan, penyimpanan dan kawasan persekitaran premis perniagaan tersebut. Pengusaha premis makanan juga perlu menjalankan tanggungjawab sosial terhadap pengguna untuk memastikan produk makanan sentiasa bersih dan selamat untuk dimakan. Penjual makanan hendaklah bertanya kepada dirinya sendiri, adakah dia dan ahli keluarganya sanggup untuk memakan makanan yang disediakan dalam keadaan yang tidak bersih? Jika dia dan keluarganya sendiri tidak sanggup makan makanan tersebut yang tidak bersih, kenapa dia tergamak menjual makanan yang tidak bersih kepada orang lain? Oleh yang demikian, sidang hadirin yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita membudayakan amalan menjaga kebersihan kawasan persekitaran, amalan menjaga keindahan dan kebersihan tempat tinggal, menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan premis jualan. Kerana ia adalah satu amalan yang baik dan mulia di sisi Islam. Sekiranya umat Islam tidak menjaga dan mengambil berat terhadap perkara tersebut, mereka akan hidup di dalam suasana yang tidak selesa, gundah gulana, tidak tenteram dan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit. Begitulah bahawa pentingnya kebersihan di sisi Islam. Sekian, terima kasih.